Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan mereka yang tak boleh nak kawal tu. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita nak bercakap tentang satu topik berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apakah makanan berbuka puasa yang saya suka suggest kepada student-student saya supaya pada raya nanti, pada bulan Syawal nanti dia akan kekal langsing. Dia akan kekal dapat maintain berat badan yang cantik pada hari raya nanti. So tak perlulah nanti kena beli baju banyak sangat. Sebab apa? Sebab masa awal puasa tu pakai baju size S dah cantik dah. Masuk raya yang ketiga, yang keempat terus shoot naik sampai ke size XL dah. Kenapa? So inilah macam mana cara, sebenarnya waktu bulan puasa inilah waktu yang terbaik untuk kita maintainkan ataupun pilih makanan-makanan yang bagus supaya kita dapat jadi lebih sihat, jadi lebih slim sepanjang bulan Syawal nanti. Walaupun sekarang ni baru hari puasa yang kelima, sepatutnya kita dah tahu dah nak buat macam mana pada Syawal nanti. Waalaikumsalam Kak Asmah. Kak Asmah kita. Alright. So, saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini yang tak puasa? Boleh tak komen? Siapa yang dekat sini yang tak puasa? Saya rasa salah soalan. Siapa dekat sini puasa? Boleh tak komen sikit siapa yang puasa? Tengok siapa yang tak puasa tu mesti dia tak komen. Makanan berbuka puasa, tajuk dia makanan berbuka puasa yang terbaik untuk kurus, untuk kekal kurus pada Syawal. So, siapa yang puasa ni boleh tak komen? Ke semua tak puasa? Tak puasa ni sebab apa ni? Cuba bagi tahu sikit. Apa jadi pagi tadi ni? Kak Asmah cuba bagi tahu sikit apa jadi. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Alright, saya nak cakap terima kasih kepada semua yang ada dekat sini. Akak tak puasa. Direct betul. Okay, tak apa. So, saya nak cakap terima kasih kepada semua yang ada dekat sini sebabkan selalu memberi saya support ketika saya buat live. Alright, saya nak ucapkan terima kasih juga sepanjang saya buat live ni. Ramai yang memberi feedback yang bagus ketika saya buat live. Dan ramai juga yang menonton live saya. Dan saya yakin sangat-sangat setiap benda yang kita buat ni pasti akan ada reason dia. Reason utama saya, purpose utama saya setiap kali saya buat live adalah saya letakkan saya punya kepala untuk membantu orang yang ada masalah berat badan supaya mereka kembali langsing sepanjang bulan puasa dan seterusnya pada hari raya nanti. Alright, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ni saya nak bercakap tentang topik apa? Yes, kita nak bercakap tentang topik apakah makanan berbuka puasa yang memang saya suggest kepada student-student saya supaya mereka bukan setakat dapat turunkan berat badan pada bulan puasa sahaja, malah diorang juga akan maintainkan berat badan yang bagus, berat badan yang cantik, tubuh, bentuk badan yang bagus pada sepanjang bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Sebab bagi saya ramai orang yang ada masalah macam tu, bila bulan puasa dia dapat turunkan berat badan tapi selepas tu masalah dia. Masa bulan Syawal menjelang tu kan, masa hari raya masa takbir berkumandang tu, masa itulah bermula je challenge yang paling tepat sekali apabila kita punya berat badan mungkin akan meningkat. Kak Sanisah kan pagi tadi ambil darah dan minum air gula. Okey. Baiklah. Sorry. So, Kak Sanisah dah kata dia tak puasa terang-terang sebab dia ambil darah dan dia kena minum air gula. So, yang lain ni macam mana? Siapa sini yang tak puasa? Siapa sini yang puasa boleh tak komen? Yang tak puasa ni senyap, tak payah komen apa-apa. So, senyap je. Sebab apa? Penting sebenarnya kalau kita tak puasa sekalipun kita tahu apa yang kita makan. Dan kita tahu macam mana cara nak makan. Macam contohnya Puan Rina. Puan Rina
dia kejap lagi nak berbuka puasa Subway. Saya dah dengar perkataan Subway ni, saya pula terliur. Macam nak juga order Subway kejap lagi. Alright, so saya nak bagi tahu apakah makanan-makanan yang baik ketika kita nak berbuka puasa. Siapa yang nak tahu? Boleh tak komen yang dia nak tahu. Saya nak share, saya harap juga kalau boleh kalau boleh setiap kali bila saya nak buat live ni, kalau boleh please share Facebook live saya ni kepada seramai mungkin orang, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing saya. Kenapa? Sebab setiap kali saya buat live, tujuan utama saya adalah untuk membantu mereka supaya mereka dapat turunkan berat badan mereka dalam keadaan yang mudah sahaja. Alright. Sempat puasa. Okay, so poin dia kat sini adalah supaya kita boleh membantu lebih ramai lagi orang. Waalaikumsalam Puan Izrin Erin. Hai. Boleh tak saya nak tanya sikit, siapa dekat sini kali pertama tengok saya buat live? Siapa sini kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen kali pertama tengok saya buat live? Siapa yang mungkin dah banyak kali tengok saya buat live, boleh tak komen dah banyak kali dah saya tengok saya buat live? Sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya yang kali pertama, berapa ramai yang kali banyak kali dan sebagainya. Sebab paling best kalau kita dapat berinteraksi dan saya dapat tahu siapa yang mungkin kali pertama dan sebagainya. Boleh kita berinteraksi dengan baik lah. Alright. Saya sebenarnya paling suka bila orang tu kali pertama tengok saya buat live. Sebab saya suka menunjukkan saya punya student, saya punya pencapaian. Hari ni banyak kali dah, tapi semput-semput. Itu dia. Semput-semput dia kena buat kardio. Peminat setia. Itulah. Sampai ke Asma pun dapat title top fan dekat sini. Okey, saya nak share ada beberapa jenis makanan yang saya suka sarankan kepada student saya, terutamanya pada bulan puasa. Dan of course, jangan risau, saya tidak akan skip nasi kepada mereka yang tak boleh skip nasi. Sebab saya tahu kebanyakan nama-nama yang ada dekat sini, kebanyakannya nama-nama orang Malaysia. Nama-nama orang Malaysia, bukan nama-nama contohnya macam siapa nama kat sini? Kebanyakan nama-nama Melayu lah, nama Melayu ke nama-nama orang Malaysia lah yang penting. Semput-semput lain dia. Dia kena buat kardio lebih sikit supaya dia tak semput. Macam tadi saya buat kardio. Alright. Antara makanan yang saya suka suggestkan kepada student saya ketika berbuka puasa, antaranya ialah makanan-makanan yang berasaskan bawang putih, bawang merah dan bawang putih, bawang besar, bawang kecil. Bawang ini bagus kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Nur Fatimah. Kalau boleh tulis sebab saya rasa apa yang saya cakap ni mungkin akan membantu kita. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Alright. Kalau boleh tulis apa yang saya bagi tahu ni kan, kalau boleh juga sebabkan memandangkan topik ini adalah topik yang saya rasa bagus juga kalau kita dapat share kepada lebih ramai lagi orang. Please share live ni kepada seramai mungkin orang supaya mereka akan dapat manfaat daripada hasil sharing ni. Alright, tulis Pertama sekali, cuba cari makanan-makanan yang ada kandungan bawang putih, bawang besar dan bawang kecil. Kenapa? Sebab ketiga-tiga bawang ini akan membantu kita membakar lemak dengan lebih cepat juga. Kenapa juga? Sebab bila kita makan macam bawang putih, bawang besar, bawang kecil kan, memang dia akan ada sedikit efek, nama efek tu thermogenesis. Dia akan membakar kita punya lemak dengan sangat gila banyak, lebih banyak daripada kita makan makanan yang berasaskan benda lain. Kita boleh masak, contohnya macam kita boleh masak apa-apa. Rasanya kebanyakan masakan Melayu ada bawang putih, ada bawang besar, ada bawang kecil. Pasti akan ada. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah share awal-awal. Bawang putih, bawang putih suka kan? Kenapa bawang putih ni selain daripada ia mengandungi antioksida, dia boleh membantu dia ada antioksida juga. Yes. Dia juga membantu kita supaya kita lebih mudah untuk turunkan berat badan. Tapi sebelum tu, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach, telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Kalau tak percaya,
nanti kalau siapa nak tengok saya punya student, saya punya pencapaian, boleh tunggu sekejap. Saya boleh tunjuk beberapa video dan beberapa gambar supaya lebih ramai lagi orang akan dapat sedikit kepastian dan dapat inspirasi daripada pencapaian student-student saya. Alright, itu yang pertama. Cari makanan-makanan yang ada bawang putih, bawang besar dan bawang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua pula, siapa yang dah ready yang kedua boleh tak siapa dah ready yang kedua ni? Siapa yang dah ready yang kedua ni boleh tak bagi saya muka terkejut, muka wow. Dulu saya tak makan bawang putih, sekarang saya suka makan. Saya pun. Siapa yang dah ready untuk tahu part yang kedua seterusnya, boleh tak bagi saya muka wow sikit? Bagi saya muka terkejut. Terkejut sangat tu kan. Boleh tak bagi saya tahu berapa ramai yang dah ready untuk saya masuk yang kedua. Mungkin ada yang tak sempat nak tulis. Mungkin ada yang sedang mengeja B-A, ba, wow, alif, ya, nga, bawang. So, mungkin ada yang sedang mengeja sekarang ni. Boleh tak bagi saya muka wow kepada mereka yang dah ready untuk saya sambung yang seterusnya. Ya, Thermogenic Food banyak. Saya nampak ada 2 orang saja yang dah ready, yang dah sempat menulis. Siapa lagi yang dah ready tu? Boleh tak tengok sikit siapa yang dah ready tu. Tak ramai yang ready ni sebenarnya. Tak ramai agaknya yang ready ni. Mungkin sebenarnya ramai yang masih lagi mencari-cari manakah pen dia. Jangan salah ambil pen. Nanti elok-elok ambil pen, terambil chopstick pula. Alright. So next, siapa lagi? Apakah lagi selain daripada makan makanan yang berasaskan bawang, cari juga makan makanan yang berasaskan, saya baru sekarang suka bawang putih. Cari makanan yang berasaskan cili. Waalaikumsalam Kak Gaya, apa khabar? Okey, makan makanan yang berasaskan cili. Okey, cili. Cili ianya akan membantu kita membakar lemak dengan cepat juga. Right, itu adalah dia punya efek dia. Right. So rasa juga banyak makanan Melayu, yang berasaskan cili juga. So cuba cari makanan yang berasaskan cili. Sebagai contoh macam ayam masak merah ke, ayam masak apa-apalah. Buat pula ayam masak merah tu dengan ada bawang sana kan, bawang putih lah, bawang merah lah, bawang besar, bawang kecil, semua jenis bawang tok nenek tu kita cari, kita campak sekali dekat ayam masak merah tu, jadilah ayam masak fat loss, ayam masak bakar lemak nama dia kan. So itu antara resepi yang saya suka masak juga kalau saya masak lah. Right. So cari makanan yang boleh berasaskan dengan cili. Sebab bila kita makan masakan yang bercili ni, ianya akan membantu kita supaya boleh membakar lemak dengan lebih banyak juga. Right. Okey ke ni? Ke macam tak tahu ni? Macam apa hal lah mamak ni cakap pasal cili lah? Ni ke kelas masakan ke apa? Mana ketuk-ketuk dapur ni? Tak ada apa, mana dapur ni? Mana dapur? Ada buku, ada pen je kan? Walamak, ada laptop baru lah Kak Sanisa kita. Walamak, ambil gambar sikit Kak Sanisa. Kena post sikit dekat dalam WhatsApp group kita ni. Kena post sikit dalam WhatsApp group kita, ada laptop baru. Best, betul. So, ini adalah namanya best. Okay, next. Siapa yang dah ready ni untuk saya bagi tahu apakah makanan yang terbaik seterusnya selain daripada bawang-bawang dan cili? Siapa yang dah ready ni boleh tak? Salmah nama. Siapa lagi yang dah ready ni boleh tak bagi saya muka sedih pula? Muka sedih sebab saya tak bagi tahu lagi apakah lagi. Siapa yang dah ready bagi saya muka sedih. Kalau katakan nak tahu siapa dah ready ni untuk saya bagi tahu apakah yang seterusnya. Yang ni saya rasa benda ni paling best sekali. Saya rasa lah bagi saya ni lah satu bahan makanan yang paling best sekali dan saya suka makan. Kalau boleh saya akan letak dekat semua masakan-masakan yang saya ada. Dan again kepada mereka yang berada dekat, yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat dekat luar sana, dekat dalam Facebook group ke, dekat mana-mana tempat dekat orang kat sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK. Supaya apa? Supaya senang untuk you all dapat notification setiap kali saya buat live. Terima kasih kepada mereka yang dah ready. Sebabkan dah ada orang ready,
saya nak bagi tahulah, sebab tadi macam tak ada orang yang ready pun. Okay, now yang seterusnya adalah black pepper. Black pepper. Kalau tak percaya, cuba tanya kepada diri kita, kenapa orang yang dalam pantang diorang kena makan lada hitam? Tanya pada diri kita, kenapa orang dalam pantang ni kena makan apa tu? Kena makan apa nama ni? Lada hitam. Sebab bila lada hitam ni, dia adalah sejenis makanan yang sama macam black pepper, yang sama macam bawang, sama macam cili, sebab ianya adalah dia mengandungi termogenik yang bagus, sehingga kan ianya boleh membantu kita supaya kita boleh membakar lemak dengan lebih banyak juga. Wah, Kak Asmah kita dah ada laptop. Best betul. Bestnya higher Best. Alright, tahniah Kak Asmah. Terima kasih kepada husband Kak Asmah pula. Terima kasih. Tahniah Kak Sanisah. Terima kasih kepada husband Kak Sanisah sebabkan berada dalam circle yang bagus dan support each other dalam membantu orang untuk menurunkan berat badan supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang kita lakukan setiap hari. Alright, now seterusnya, siapa lagi yang dah ready ni? Black pepper dah sebut. Right, black pepper dah sebut dah. Siapa lagi yang dah ready ni? Right. Okay, seterusnya apa? Siapa yang dah ready yang seterusnya saya beritahu. Cuba juga cari makanan yang berasaskan minyak kelapa. Minyak kelapa ni macam mana? Boleh masak guna minyak kelapa. Waalaikumsalam Puan Faizuliana. Okay. Kenapa minyak kelapa? Siapa nak tahu kenapa coach minyak kelapa ni? Apa yang ada pada kelapa yang menjadikan makanan tu terbaik? Siapa nak tahu? Boleh tak komen siapa nak tahu? Okay, alhamdulillah dah ready. Puan Siti Jamiah Sadiran ready. Puan Asmah Muhammad ready. Assalam, Imah di sini, saya di situ. Puan Faizuliana, apa khabar? Alright. Siapa lagi yang dah ready ni? Puan Azita Tarmizi pun dah ready. Puan Rugaya pun dah ready. Siapa lagi yang dah ready tu? Boleh tak komen dah ready? Sebab apa? Yang ni adalah satu tips juga. Dah lah kita masak pakai bawang putih, bawang merah, bawang segala bawang. Campur pula dengan cili. Campur pula dengan minyak kelapa, babe. Minyak kelapa ni bukan sekadar minyak kelapa je lah. Boleh pakai olive oil juga untuk memasak. Kenapa olive oil dan minyak kelapa ni bagus untuk dijadikan untuk memasak? Sebab bila kita guna minyak kelapa dan minyak masak, ianya akan membantu juga pembakaran lemak dengan lebih cepat. Kenapa? Sebab minyak kelapa dan minyak olive oil ni ianya mudah untuk dicernakan berbanding dengan minyak masak yang lain. So, bila ianya mudah untuk dicernakan, bermaksud kita sedang membantu perut kita, membantu sistem metabolisme kita supaya lebih cepat untuk dicernakan dan ditukarkan kepada tenaga. Minyak zaitun tu adalah olive oil lah. Kisah dia. So boleh guna minyak kelapa, boleh guna olive oil pun boleh, sebab kedua-dua minyak ni kalau kita gunakan untuk minyak masak, insya-Allah lebih mudah sebenarnya untuk kita menurunkan berat badan kita. So sangat gila rugi kalau kita tak gunakan minyak masak itu. Kalau kita tak gunakan minyak masak, kalau kita masih lagi gunakan minyak masak, let's say minyak masak cap kapak katakan, kalau ada minyak cap kapak, minyak masak cap kapak kalau ada kan, so itu akan menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Minyak kelapa, minyak zaitun memang tip top, memang bagus untuk bantu kita kurus. Cuba gunakan minyak kelapa dan minyak tu untuk minyak kelapa dan minyak apa nama tu, zaitun memang best. Minyak sayuran macam mana? Minyak sayuran saya tak pasti, tapi so far minyak sayuran tu macam, sebab sayur dia tak keluarkan minyak tau sebenarnya. Sayur dia tak keluarkan minyak. Kalau kita masak sayur pun dia tak keluarkan minyak. Tapi kalau kita masak buah zaitun kan, kita contohlah kita perah kelapa, dia akan keluar minyak dia. So logik lah kalau kita gunakan minyak daripada zaitun dan kelapa, sebab zaitun dan kelapa pun adalah daripada sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Jadi better gunakan itu daripada kita gunakan minyak lain. Minyak kelapa sawit ke, itu tak elok sangat sebenarnya, to be honest.
Minyak jagung pun sama juga, sebab jagung dia tak keluarkan minyak dan jagung dia lebih starchy. Dia lebih berkanji dan menyebabkan kita lagi susah nak cernakan makanan kita walaupun kita ni. Itu bagi saya lah kan. Macam saya punya stand, saya lebih suka suggestkan kepada student saya untuk menggunakan minyak kelapa dan minyak zaitun. Agak mahal sikit tapi sebenarnya berbaloi untuk sampai ke tahap kesihatan yang bagus. Minyak bunga matahari, itu saya berpegang dulu, saya guna juga minyak bunga matahari ni, sunflower oil. Tapi lama-lama saya rasa macam lepas saya baca, lepas saya pergi attend kelas, lepas saya pergi attend kursus, saya macam-macam benda saya buat, saya dapati bahawa minyak masak yang terbaik berasaskan minyak zaitun dan minyak kelapa. Kalau krisik tu okey ke? Okey sahaja, tetapi ada tetapi dia. Now, tak ada masalah pun krisik asalkan dia berasaskan daripada kelapa dan bukan digoreng dan bukan dikeluarkan minyak dan sebagainya. Memang krisik tu okey, tetapi kena tengok adakah ada sebarang campuran-campuran yang tak sepatutnya ada. Alright, seterusnya, siapa dah ready yang seterusnya? Siapa yang dah ready ni? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya sedikit apa gambar. Right. Siapa yang dah ready ni? Siapa dah ready boleh tak komen dah ready untuk saya bagi tahu apakah makanan yang bagus untuk kita makan pada buka puasa nanti. Alright. Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya muka marah. Muka marah kat saya. Sebab kenapa muka marah? Sebabkan saya tak bagi tahu lagi. Coach, kenapa ni? Kata nak bagi ni, tapi tak bagi-bagi lagi. So bagi saya muka marah sikit. Saya tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk bagi, untuk saya bagi tahu apakah seterusnya. Nak tengok sikit berapa ramai yang dah ready ni. Dia mesti bagi saya muka marah. Alright. Seterusnya ada banyak ni. Coach, betul ke masak dengan minyak zaitun tu, khasiat minyak zaitun tu akan hilang bila kena panas? Dia panas tu panas, tapi bukan panas yang mendidih-didih. Dia kena cari minyak zaitun yang extra virgin, extra virgin olive oil nama dia, extra virgin. Dia dara dia lebih sikit. Kalau macam mana boleh dara lebih sikit saya pun tak tahu, tapi minyak zaitun yang dara dia lebih sikit, itulah dia. Right, so ramai tu yang marah saya. Disebabkan ramai yang marah saya kena bagi tahu apakah makanan yang seterusnya. Makanan yang seterusnya adalah isi ayam, chicken breast. Chicken breast. Okey, ayam, isi ayam bahagian dada tu, itu adalah yang terbaik sekali berbanding dengan kalau kita ambil ayam yang ada tulang lah kan. Itu bukan isi ayam, itu bukan pure protein, dia ada campur-campur. So bila kita ambil isi ayam, yang isi ayam tu, biasanya saya ambil chicken breast, saya biasanya akan beli 5 kilo. 5 kilo dalam masa seminggu tu insyaAllah akan habis. Memang power gila. Bila saya makan, biasanya makanan-makanan yang saya sebutkan ni, bila kita makan, dia akan ada rasa semacam pembakaran dalaman. Pembakaran, kita akan rasa macam badan kita panas. Sebab tu nama dia thermogenic food. Thermogenic food tu bermaksud dia akan ada sedikit pembakaran, pengeluaran haba di dalam badan kita. So bila ada pengeluaran haba di dalam badan kita, apa yang berlaku adalah ia sedang membakar sesuatu. Dan apakah agaknya yang dibakar? Especially bila kita start berpeluh, bila kita start rasa macam ada sedikit rasa panas-panas kat dalam. Ianya tak lain tak bukan dia sedang membakar lemak kita. So cuba cari, kalau katakan nak beli ayam boleh, tapi cari ayam yang chicken breast yang memang ada pure protein, dan cuba habiskan ayam tu mengikut portion yang sepatutnya. Sebab lain orang, lain portion dia, dan kebanyakan dia adalah portion dia sepatutnya mengikut hasil timbangan lah sepatutnya. Alright. Makan isi ayam, chicken breast, yang dibakar ke, yang dimasak ke, yang penting sekali, ya coach, Kak Asma pun macam terbakar. Hati-hati kalau terbakar sangat, mungkin kena pasang aircon dekat dalam. Takut nanti overheat. Tukarlah part ayam lepas ni. Yes, tukar part ayam. Biasanya ayam yang kita biasa masak, yang dulunya saya biasa makan, ayam yang seko-seko yang dibelah 16 tu, kita makan. Biasanya saya akan ambil isi juga, tapi saya perasan macam tak cukup. Sebab ayam ni dia mengikut saiz, protein ni mengikut saiz badan kita juga. Lagi tinggi seseorang, lagi besar badan seseorang, lagi banyak muscle dia, lagi banyak, lagi
ayam dia kena makan lagi besar lagi. Macam saya sendiri, saya kena makan sehari dalam 500 ke 600 gram ayam sahaja. 500 ke 600 gram ayam sahaja, tak campur sekali dengan whey protein yang saya ambil, tak campur sekali dengan sumber-sumber protein daripada yang lain. Alright, so itu saya lah, sebabkan saya punya aim saya sendiri. Tapi aim untuk fat loss pun still sama juga, kena makan chicken breast, kena makan isi ayam, memang terbaik, memang boleh bantu kita untuk turunkan berat badan juga. Alright, so far boleh follow ke? Hai Puan Ahsiah. Hai. Siapa boleh follow? Boleh tak komen boleh follow? Boleh faham tak apa yang saya punya point sekarang ni? Saya punya topik hari ni adalah untuk macam mana untuk kita pilih makanan berbuka puasa yang terbaik, supaya nanti lagi 25 hari lagi, 26 hari lagi kita akan celebrate hari raya. InsyaAllah kita akan celebrate hari raya dekat rumah sahaja. Kan, kalau katakan nak menziarahi ni, bermaksud kita mungkin kena guna video call sahajalah kot agamaknya. So so kita kenalah pastikan bila kita dapat jumpa family kita akan terkejut. Macam mana Puan Fatimah Fauzan ni cantik sangat badan dia, slim betul, apa rahsia dia? So time itulah kita boleh kembang semangkuk, bagi tahu rahsia dia apa. Rahsia dia sebab saya tukar ayam saya kepada chicken breast, contoh. Alright, so itu salah satu cara dia. Macam mana cara dia supaya nanti pada hari raya kita akan dapat still lagi pakai baju saiz yang lebih kecil sedikit. Alright, siapa yang dah ready untuk tahu yang seterusnya? Yang seterusnya ni mungkin ini bukan untuk semua orang. Mungkin bukan untuk semua orang, tapi saya rasa sekiranya korang boleh amalkan ni, InsyaAllah akan jadi terbaik juga. Siapa yang dah ready, boleh tak komen dah ready untuk saya bagi tahu apakah makanan yang seterusnya. Itulah kalau bagi gambar saja kita boleh edit. Kita boleh kecilkan tang tu, kita boleh kecilkan tang ni. Sekarang ni kita nak tunjuk kat diorang, depan mata diorang. Saudara mara kita yang dulu mungkin pernah kutuk kita macam-macam benda kan, pernah kaitkan kita dengan macam-macam benda lah, senang cerita. So hari ni kita tunjuk kat dia masa hari raya nanti, ini Kak Yah, dulu saya macam ni kan, dulu kau kutuk aku macam-macam kan, tengok badan aku macam mana sekarang. Macam tak ke terliur. Macam pula bunyi terliur kan. So sekarang ni kita punya Kak Yah yang banyak kutuk kita dulu, sekarang ni dah terdiam dah mulut dia, dah zip dah mulut dia, terpaksa lah kita kutuk dia balik. Alright, tapi bulan puasa jangan kutuk-kutuk, boleh tak? Apa ni kutuk-kutuk ni? Astaghfirullahalazim, perangai masing-masing pun. Alright, seterusnya, apakah lagi yang seterusnya? Saya juga suka incorporate sayur yang berwarna hijau pekat, sebagai contoh brokoli, sebagai contoh lagi asparagus. Memang bagus gila kepada mereka yang nak turunkan berat badan, sebab sayur-sayur yang berwarna hijau pekat ni, selain daripada ianya boleh meningkatkan metabolisme kita, ia juga membantu kepada pencernaan kita. Supaya apa? Supaya kita akan lebih mudah untuk melawas. Okay? Untuk pengetahuan, memang biasa pada bulan puasa kita akan macam kurang sikit nak membuang. Bukan sukar, lambatkan, tak sekerap dulu. Dulu kita mungkin setiap hari kita akan melawas sekali atau 2 kali sehari. Tapi mungkin pada bulan puasa ni mungkin sekali sehari, ataupun mungkin 2 hari sekali. Memang biasa, sebabkan kita sedang mengurangkan workload yang dilakukan oleh perut kita. So jangan risau. So inilah masa yang terbaik. Inilah sebenarnya masanya apa? Masa yang terbaik untuk kita pilih sayur-sayuran. Masukkan sayur-sayuran di dalam waktu berbuka puasa kita. Sebab bila kita masukkan sayur-sayuran yang betul, yang berwarna hijau pekat, alright, berwarna hijau pekat, insyaAllah kita akan lebih mudah meningkatkan tahap metabolisme kita, meningkatkan membantu sistem pencernaan kita juga. Bak kata Kak Gayah tergezut student Mak Gajah version baru. Hamid kau. Mak Gajah version baru dah tukar dah kepada mak lain. Mak apa tu? Mak Slim. Mak Chun. Kak Sanisah Sani, biar orang kutuk kita sebab kita dah kurus, dari kena kutuk orang yang dah kurus. Kan? So
Orang yang dulu kutuk kita tu sekarang ni tengok badan kita dah makin slim, kita kutuk dia balik. Itulah kau. Itulah kau. Cakap macam tu kat dia. Itu je lah. Lebih-lebih nanti kan batal puasa. Kan? So tak gunalah kita cakap benda-benda macam tu. Seterusnya, siapa yang dah ready ni yang seterusnya ni? Yang seterusnya ni pun saya rasa macam bagus juga kalau saya share ni. Agaknya korang tak nak tahu ni kot. Siapa yang dah ready untuk saya bagi tahu apakah lagi menu makanan yang seterusnya, boleh tak bagi saya love. Tadi tu cerita pasal marah lah, muka sedih lah. Kali ni saya nak tengok berapa ramai orang yang nak bagi saya love. Boleh tak bagi saya love kepada mereka yang dah ready untuk saya bagi tahu apakah makanan yang seterusnya yang boleh kita makan pada bulan puasa ni, pada waktu sahur ni, right? Supaya kita akan jadi lebih mudah untuk turunkan berat badan. Cik Ta. Dulu orang kutuk dia macam-macam, sekarang ni orang dah ternganga, terkeluar lidah menjulur-julur dah tengok Kak Azita, Cik Ta kita dah makin slim, dah macam anak dara dah. Tu dia. Alright, so dah ramai dah ready ni. Ramai yang dah ready ni, saya nak tengok siapa yang dah ready ni. Cik Ta, Arniza, Dayu, Siti Mazrah, Albani Jubai, Kak Zaharah, Kak Asmah, Nonidin, Hamsiah, Nawiham. Itu aja lah kot yang dah ready. Rasanya yang lain semua tak ready lagi. Seterusnya antara makanan yang bagus, Nonidin pun dia bagi saya love warna oren pun jadilah, asalkan ada. Seterusnya adalah cuba incorporate juga makanan-makanan yang berasaskan halia. Contohnya ayam masak halia ataupun daging masak halia. Sebab halia tu sendiri mengandungi antioksidan, dia membantu kepada pembuangan angin juga. Of course ramai antara kita tahu bila kita makan halia dia akan membuang angin juga, dan ia juga membantu juga meningkatkan tahap metabolisme kita. Perasan bila kita minum air halia, badan kita macam panas sikit, berlaku kepanasan dalaman. Itu maksudnya dia sedang membuat sesuatu, dia sedang membakar sesuatu. Itulah sebenarnya purpose dia, kenapa saya suggestkan untuk memasukkan halia di dalam hasil masakan kita. Kalau nak lagi cantik sekali, cuba hancur-hancurkan halia tu di dalam masakan kita supaya lebih mudah untuk diserapkan ke dalam kuah kita ataupun ke dalam makanan-makanan kita. Saya just bagi tahu je, korang tak semestinya kena masukkan halia lah, minyak kelapa lah, letak asparagus lah, letak apa semua benda dalam satu masakan, tak perlu pun. Korang boleh gunakan kreativiti masing-masing untuk memasukkan masakan-masakan yang saya ada, makanan-makanan yang saya ada ni ke dalam dish-dish yang berbeza. Sebab nanti saya akan sebut buah-buahan pula. Dah kenapa nak letak buah pear kat dalam ayam masak halia punya pasal, dah pelik rasa dia. Semata-mata nak kurus punya pasal, janganlah salah cara. Tak ke pelik rasa, tak siapa pula yang makan masakan korang. Alright. Seterusnya apa? Siapa lagi yang dah ready ni? Halia adalah salah satu makanan yang saya rasa pun bagus juga. Saya boleh klasifikasikan dia sebagai satu superfood juga, supaya bila kita makan makanan seperti halia, black pepper dan sebagainya, sejenis macam part of superfood juga yang saya boleh katakan. Ianya akan membantu kita mudah untuk membakar lemak dengan lebih banyak ketika bulan puasa. Alright. Buka puasa buat teh halia lah. Sabar, jangan cakap lagi pasal benda tu, sebab ada sebab dia. Jangan buka puasa dengan teh halia. Sabar. Apa yang saya cakap ni nanti part hujung sekali saya akan bagi tahu apakah sebenarnya susunan dia. Kita tak boleh nak campak semua sekali dan makan pada bila-bila masa saja. Tak, bukan. Salah tu. Takut nanti ada penyakit lain. Takut nanti ada gastrik lah, takut nanti ada itulah, ada angin lah, apalah semua. Jangan. Di penghujung live saya ni saya akan bagi tahu apakah sepatutnya susunan dia. Macam saya cuma topik saya hari ni adalah apakah makanan yang patut dimakan pada bulan puasa ni supaya raya nanti kita akan kekal langsing. Tapi bukan semua kita boleh campur dan boleh makan atau minum pada anytime. Tak, ada waktu-waktu dia. Jangan main tibai sahaja, sebabkan saya just bagi tahu tentang makanan yang ada. Saya tak bagi tahu lagi apakah waktu dia. Alright. Saya ada sebut tentang superfood. Superfood
pasal halia ni kan. Halia ni adalah sejenis makanan yang bagus. Selain daripada ianya boleh membuang angin, ia juga boleh membantu kita membakar lemak dan meningkatkan metabolisme kita. Korang nak ke nak kalau katakan saya bagi tahu apakah lagi superfood yang lain yang boleh membantu kita, bukan setakat meningkatkan tahap metabolisme kita, tapi dia juga boleh membantu kita, contohnya rasa kenyang tu lebih lama. Supaya bila kita boleh meningkatkan kita punya rasa kenyang lebih lama tu, kita punya kualiti puasa kita akan meningkat. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak macam siapa kat sini nak tahu kan apakah sebenarnya superfood yang terbaik untuk diri kita, badan kita, supaya bila kita masukkan, campurkan superfood ini, ianya akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. Macam Cik Ta dah terbayang dah nak masak apa kan. Sebagai contohnya superfood tu adalah ini. Ada banyak lagi jenis-jenis superfood yang ada dekat luar sana. Tapi saya just nak suggestkan superfood ini daripada Batak Fitness punya superfood. Ianya telah membantu orang menggunakannya supaya mereka dapat rasa kenyang tu lebih lama. Bila kita rasa kenyang tu lebih lama, bermaksud apa yang kita makan, contohnya kita sahur tadi, dia akan membantu kita rasa kenyang tu sampailah ke petang garang. Itu cara saya macam mana saya dapat kawal rasa lapar saya, terutamanya pada bulan puasa dan terutamanya pada saya nak berdiet, nak buatlah cutting stage. Alright. So superfood ni juga dia mengandungi omega 3 yang sangat tinggi, fiber yang sangat tinggi juga dan protein yang agak tinggi, supaya dalam satu sudu saja dah ada 11 gram fiber. Bermaksud 11 gram fiber tu tinggilah untuk satu sudu. Konsentrasi dia sangat gila tinggi yang menyebabkan kita mudah untuk pertama rasa kenyang lebih lama dan kedua mudah untuk melawas juga. Saya hari-hari saya ambil satu sudu superfood ni campur dengan air saya, tak kisahlah air apa, dia membantu saya rasa kenyang lebih lama. Coach, mana nak dapat superfood ni? Boleh kontak ejen-ejen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Kalau tak pasti ejen tu mana satu, bolehlah WhatsApp ke nombor telefon yang saya letak di pin komen ni supaya kami boleh directkan kepada ejen-ejen yang berdekatan dengan you all. Rindu dekat superfood. Saya pun rindu dekat superfood yang sepatutnya sampai kepada Kak Sanisa. Ini semua salah. Ini semua masalah courier service lah. Sebenarnya courier service ni, that's why saya minta you all contact kepada ejen-ejen yang berdekatan. Kenapa? Sebab bila contact kepada ejen yang berdekatan, kita punya masalah untuk menghantar superfood ni kepada anda akan dapat dikurangkan masalah dia. Kenapa? Kalau katakanlah you all duduk dekat Perlis, nak contact ejen kami katakanlah dekat Kelantan, dah kenapa kan? Baik cari ejen dekat Perlis juga. Kalau tak ada ejen dekat Perlis, carilah dekat yang berhampiran dengan kawasan you all. Macam Puan Rugayah, dia ejen dekat Kelantan. Macam Puan Sanisa Saini, stokis dekat Bintulu, dekat Sarawak. Puan Azita Tarmizi, stokis dekat Pantai Timur, dekat Pahang sana. Alright. So boleh contact ejen-ejen yang berdekatan. Macam siapa lagi yang dekat sini, ejen dan stokis kami. Boleh contact Puan Kak Asmah. Boleh contact Kak Asmah Siti, boleh contact Asmah Muhammad. Boleh juga contact Kak Asmah Muhammad, dia stokis di Johor. Siapa lagi tadi dekat sini? Ada ejen dekat Perak, Puan Arniza Dayu. Ada juga tadi saya nampak yang online tadi. Siapa lagi ni? Kak Hanis Yahya, ejen dekat Seremban. Alright. Hilang dah suara. Right, tu antara ejen-ejen stokis kami. Kalau tak pasti you all kalau korang tak pasti ejen yang terdekat dengan you all, boleh WhatsApp dekat nombor pin komen tu. Nanti saya akan directkan kepada ejen yang berdekatan. Alright. So, letak superfood ni ke tepi. Kita nak cakap lagi apakah lagi makanan yang terbaik yang untuk kita makan pada pada waktu berbuka puasa nanti. Antaranya adalah ikan salmon yang pure salmon tu pun bagus juga. Sebab tu ramai antara orang yang suggest, orang yang konon-konon fitness coach ni, dia akan suggest kita ambil salmon. Tapi saya yakin tak ramai orang makan salmon, terutamanya pada waktu berbuka puasa.
Alright, but that's okay. That's why saya suruh je ambil makanan yang lain yang mudah untuk kita buat, macam bawang putih, cili, bawang merah. Semua tu, itu semua makanan-makanan yang boleh membantu kita membakar lemak dengan lebih cepat lagi. Alright. So far clear Again, kepada mereka yang sedang menonton live saya ni dekat tempat-tempat yang lain dekat luar sana, dekat Facebook group ke, dekat Facebook profile siapa-siapa ke, saya memang strongly suggest untuk berada di dalam Facebook page Syah AK, untuk berada di dalam Facebook page Syah AK supaya kita sama-sama akan dapat manfaat daripada sharing yang saya buat ni. Sebab sangat gila rugi kalau kita tak berada dekat tempat yang betul sekiranya kita nak turunkan berat badan. Macam mana tahu? Macam contohnya, bila kita mengantuk, kita kena cari bantal, bukannya cari pinggan kan. So itulah adanya. Right. So itu adalah benda yang saya boleh cakap juga. Selain daripada itu apa lagi? Selain daripada itu adalah apa lagi? Right. Antara yang lain juga adalah pernah tak dengar limau gedang? Limau gedang ke, limau gedegang ke, limau apa Dia limau tu dalam dia isi dia warna pink. Doakan rezeki melimpah, nak grab stokis. Saya doakan Puan Rugayah dapat grab stokis, insya-Allah. InsyaAllah lebih mudah untuk kita membantu orang belah Kelantan sana supaya kita dapat dapat lebih mudah lah mereka dapat turunkan berat badan. Siapa tadi tu? Saya lupa nama limau tu. Limau gedegang. Limau degang ke, limau gedegang ke, limau apa. Tapi dalam bahasa orang putih dia adalah apa ke nama tu? Alah, ya Allah, limau gedang. Limau gedang. Grapefruit. Bahasa orang putih dia grapefruit. Bahasa Melayu dia bak kata Kak Azian, limau gedang. Limau gedegang. Limau gedang. Tak salah. Tapi itulah limau. Dia luar dia limau bulat besar, dalam dia isi warna pink. Itu memang superb Tapi jangan makan limau ni untuk berbuka puasa. Jangan. Bahaya. Jangan sesekali. Sama juga jangan minum teh halia pada waktu buka puasa. Nak minum boleh, tapi minum lewat sikit. Ada beberapa makanan yang kita tak boleh makan sejurus selepas azan maghrib berkumandang. Sebab ianya takut nanti akan memberi efek kepada perut kita. Sebab perut kita sekarang ni, pada waktu kita tengah berpuasa, perut kita agak acidic sikit, agak berasid. Sebab sekarang ni dia tak ada makanan untuk dicernakan. So bila kita campak lagi asid dekat dalam tu, campur pula bila kita berada dalam keadaan ketosis, badan kita jadi lebih berasid. Seterusnya apa lagi, kita campur pula dengan benda-benda yang berasid, macam limau gedegang ni. Limau gedegang saya panggil. Limau gedang nama dia. So campur pula dengan teh halia, takut nanti kita akan rasa sakit perut. Saya memang strongly suggest selepas sejurus dengar azan maghrib berkumandang untuk kita makan buka puasa, saya punya suggestion adalah cuba ambil kurma, ambil buah, minum air kosong. Tu je. Buah pula kita tak boleh ambil buah sebarangan. Honestly speaking, buah pun ada sifat-sifat dia juga. Ada sifat yang berasid, ada sifat yang beralkali, ada sifat yang separa asid. Ada certain buah yang tak boleh dicampur dengan buah-buah yang lain pula. Memang leceh gila. Tapi kalau kita tahu, sebenarnya kita faham kenapa. Sebab kita sendiri pun perasan, kita akan rasa pening-pening kepala dan sebagainya disebabkan pemilihan buah yang salah ataupun makanan yang salah ketika kita berpuasa. Okey, saya faham bila kita buka puasa ni, kalau boleh semua benda kita nak makan. Kalau boleh meja dengan kerusi pun kita nak makan. Sebenarnya saya faham. Tapi kita kena faham juga, salah cara makan, takut nanti raya, hari pertama, hari kedua dah naik berat badan. Itu yang kita tak nak. Sebenarnya cara grapefruit, betul. Miss, siapa ni? Miss Amy, grapefruit nama dia. Yeah, thank you Miss Amy. Again, kepada mereka yang berada dekat mana-mana tempat dekat luar sana untuk tonton Facebook live saya ni di dalam Facebook page Syah AK, sebab kalau apa-apa komen senang saya nampak. Tembikai boleh ke? Tembikai boleh, tapi tembikai hanya boleh dimakan dengan tembikai sahaja. Contohnya tembikai merah, tembikai kuning, tembikai susu. Itu sahaja yang kita boleh campurkan. Jangan makan tembikai dengan laici, tak kena.
Walaupun sedap tapi tak kena. Ianya akan mengganggu sedikit kita punya sistem pencernaan. Adalah sebab dia, adalah. Dan juga tak digalakkan untuk makan buah dengan sayur. Sebab kandungan gula di dalam buah tu akan mengganggu pencernaan sayur pula. Leceh ke leceh? Sebenarnya tak leceh pun. Kita just boleh makan macam biasa. Cumanya kita kena makan mengikut waktu yang betul, campuran yang betul. Sebab kita nak memudahkan penurunan berat badan. Kita juga nak memudahkan kita dapat capai berat badan yang kita nak capai dan bentuk badan yang kita nak capai sepanjang bulan Syawal nanti. Yes, lesson 3. Saya pun dah lupa nama lesson tu berapa. Dan seterusnya apa? Okey, saya dah bagi tahu tadi apakah makanan yang kita boleh makan. Dan waktu berbuka puasa nanti lepas solat maghrib, makanlah apa benda nak makan sekalipun. Asalkan lepas azan maghrib tu kita dah makan lu kurma ke, makan lu buah ke, minum air apa-apa ke kan. Lepas tu nak makan apa, makanlah, tak kisah. Okey sahaja. In fact, sebenarnya kita layak makan banyak sikit biasanya pada hari kebiasaan. Tapi kita kena berpegang kepada satu benda. Kalau katakan tak faham pasal topik kalori, tak faham pasal topik tracking kalori dan sebagainya, tak apa, letak tu ke tepi dulu. Cuba makan cuba stop makan sebelum rasa kenyang. Sebab kalau kita makan sebelum rasa kenyang, insya-Allah lebih mudah untuk kita jadi lebih sihat. Ramai orang, terutamanya pada bulan puasa, kita makan sampai sedawa, sampai terduduk, sampai menyandar. Elakkan benda tu berlaku sampai ianya boleh mengganggu pertama sistem pencernaan kita. Bila terlalu banyak sangat kerja yang perut kita nak buat, sampai satu tahap dia malas nak buat dah, dia jadikan terus lemak. Korang nak tak jadi macam tu? So point dia kat sini adalah cuba permudahkan perut kita nak buat kerja. Terutamanya bila kita nak mengecilkan perut kita. Kita tak nak perut kita ni bekerja banyak sangat. Kalau katakan kita nak suruh dia kerja banyak sangat, bermaksud memang patutlah dia besar. Kita tak nak perut kita besar ni. So that's why cuba permudahkan perut kita untuk buat kerja dengan memilih makanan yang betul, makan pada waktu yang betul, stop pada waktu yang betul, campuran makanan yang betul juga. Sebab semua benda ni akan membantu kita untuk kurus sebenar-benarnya. Dan kepada mereka yang mungkin ada sedikit masalah pencernaan ke, macam susah nak melawas ke apa benda semua kan, lebihkan buah, lebihkan sayur, tapi kena pastikan jangan campurkan sebarang buah yang bermacam-macam pelik. So kalau nak faham lebih lanjut, sebenarnya saya ada create satu platform. Nama platform itu adalah Black Magic Mentoring. Setiap hari, tak adalah setiap hari sebenarnya dah tak selalu, dah tak kerap dah. Tapi dah ada 46 video lesson yang ada dekat situ yang korang boleh tengok dan korang boleh grab sedut ilmu sebanyak mungkin supaya lebih mudah untuk korang turunkan berat badan tanpa perlu sebarang produk yang pertama, dan tanpa perlu sebarang fitness coach lagi dah. Kenapa? Sebab bila ada fitness coach, takkan korang nak bayar dekat dia setiap bulan. Betul ke betul? So why not sebenarnya korang belajar tu, ilmu tu, korang jadi fitness coach tu sendiri. Dan dalam lesson-lesson kat situ saya permudahkan semua sekali supaya saya tak sebut terma-terma yang susah nak disebut sampai tergeliat lidah. Supaya apa? Supaya kita akan mudah faham, kita akan mudah untuk praktiskan, kita akan lebih mudah untuk capai berat badan yang kita nak, dan kita lebih mudah untuk explain kepada orang sekeliling kita. Dan kita juga boleh membantu orang lain juga untuk turunkan berat badan. So itulah purpose saya create Black Magic Mentoring. Kepada mereka yang mungkin nak tahu, coach, Black Magic Mentoring ni apa, superfood tu apa lagi cara saya untuk bantu orang untuk turunkan berat badan. Cara dia simple sahaja, contact ejen kami yang berdekatan dengan kawasan you all sekarang. Kalau tak pasti ejen tu duduk kat mana apa semua kan, saya nak tanya, coach, dekat Taman Meru ni ada tak ejen? Dekat Selayang ada tak ejen? Dekat mana lagi? Dekat Pantai Cerneh ada tak ejen? Dekat Port Dickson ada tak ejen? So saya pun kena check dulu lokasi masing-masing. WhatsApp dekat nombor telefon. WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letak di kawasan pin komen tu. InsyaAllah kami akan bantu tunjukkan dan directkan kepada ejen mana yang berkenaan. Dan saya akan minta ejen tu contact you all. Lepas dah di contact, jangan senyap pula. Saya faham sekarang kita nak kurus, tapi sekarang ni kita nak kurus ni kenalah committed sikit. Kalau itu pun tak committed, nak reply WhatsApp ejen saya pun tak boleh nak committed, dah kenapa? So itu sahaja daripada saya.
Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab bersama dalam live saya sekarang ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang share Facebook live saya ni, yang komen, yang bagi saya muka sedih, yang bagi saya muka marah, yang macam-macam emosi yang diberikan ke dalam Facebook live ni. Terima kasih banyak-banyak. Again, kepada mereka yang mungkin belum lagi ada berkesempatan untuk like Facebook page Syah AK, saya sarankan lah, memang saya suggestkan, memang you all kena like Facebook page Syah AK sebab setiap hari saya akan buat live dan akan memberi sharing-sharing yang terbaik untuk semua yang berada dekat dalam Facebook page ni supaya kita semua akan dapat manfaat together. Terima kasih Kak Asmah. Yes, coach adalah mentor Kak Asmah. Terima kasih Kak Asmah. Kak Asmah adalah student yang terbaik juga. Selain daripada itu juga, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang baru join ataupun dah join awal-awal tadi, besok terpaksa masak untuk berbuka puasa dan sebagainya. Saya doakan anda sihat dan berjaya juga. Kita jumpa lagi esok insya-Allah jam 9 pagi di dalam Facebook page Syah AK. Alright, so saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.